Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Ariane Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, selamat jumpa lagi dan mudah-mudahan kabarnya tetap sehat. Baik, di kesempatan kali ini saya akan bikin video react kembali. Satu video yang lumayan menarik ya. Ada satu video dari Malaysia, di mana di Malaysia itu ditemukan beberapa piramid peninggalan zaman kuno, ya. Tapi sayangnya ada beberapa informasi yang mengatakan bahwasanya ini hanya sekedar berita-berita saja, tapi untuk penggaliannya ternyata belum terrealisasikan. Oke, bener ada apa enggak ya piramid seperti yang ada di Gunung Padang misalnya, ataupun yang ada di Mesir, di Malaysia, kira-kira ada enggak? Kita akan coba lihat bareng-bareng videonya. Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Diceritakan heboh bahawa mempunyai piramid tersembunyi di bawah bukit di pedalaman kawasan hutan di Malaysia. Piramid tersebut kini ditutupi hutan dan kelihatan seperti sebuah bukit atau gunung kecil. Malah diberitakan bahawa kawasan tersebut kini sedang dikawal dengan ketat oleh pasukan tentera elit komando Malaysia. Kesahihan berita ini tidak dapat dipastikan, namun mungkin boleh dikatakan ekspedisi dengan sokongan kerajaan Malaysia mampu memastikan kewujudan piramid tersebut. Pembinaan piramid tidak pelik di seluruh dunia kerana binaan mengagumkan ini terdapat di Mesir, China, Nubia, Peru dan sebagainya. Ianya kini dikabarkan ada di Malaysia dan kewujudan piramid di Indonesia juga telah disahkan dengan kajian oleh pakar arkeologi di sana. Kehebatan piramid ini ialah pada ketahanan dan kekukuhan struktur binaannya. Seakan-akan ianya sengaja dibina untuk tahan beribu-ribu tahun. Malah piramid-piramid yang dibina juga mempunyai teknologi kejuruteraan yang menakjubkan. Terdapat pelbagai lalur rahsia untuk masuk ke dalam piramid dan ianya direka seakan-akan untuk menyembunyikan sesuatu. Malah sesiapa yang masuk ke dalam piramid tidak akan sesak nafas kerana udara yang terdapat di dalam piramid seakan-akan mempunyai satu mekanisme kitaran udara dari luar. Beberapa tahun dahulu, heboh diceritakan bahawa penyelam dari Jepun telah menemui sebuah piramid di dasar laut berdekatan Okinawa. Malah para penyelam arkeologi ini juga menjumpai 4 bilah mata keris berkarat di setiap penjuru piramid tersebut. Namun sehingga kini, masih tiada lagi kajian secara rasmi oleh para penyelidik dari Malaysia, terutama bangsa Melayu. Berarti belum terbukti ya teman-teman ya. Akhirnya, ia sekadar menjadi sesuatu lagi mitos yang tidak dapat dibuktikan. Malah belum bisa kerajaan dibuktikan. juga tidaklah mengambil berat berkenaan penemuan arkeologi yang penting seperti ini. Pada 17 Mac 2011, sekumpulan ahli arkeologi Indonesia yang menamakan kumpulan mereka sebagai Turangga Seta telah menjalankan penggalian sedalam 4 meter di Gunung Lalakon, Bandung, Jawa Barat. Mereka telah menemui sebuah tangga batu bersudut 30 darjah. Batuan tangga itu mempunyai lebar 30 hingga 40 cm dan konsisten saiznya antara satu sama lain. Penggalian tidak dapat dijalankan kerana terlalu dalam dan memerlukan penggunaan jentolak khas untuk menggalinya. Pastinya sukar untuk membawa jentolak naik ke atas pergunungan ini. Berkemungkinan Gunung Lalakon merupakan sebuah piramid yang besar tetapi ditutupi dengan tanah yang membentuk bukit dan hutan. Kos ekskavasi pasti menelan belanja yang besar. Tapi tahukah anda, di Malaysia juga ada misteri piramid ini? Pada 10 Disember 2007, akhbar New Straits Times melaporkan penemuan 7 bukit yang berkemungkinan berasal banyak banget daripada ya, piramid yang dibina di Tasik Chini Pahang hampir 1000 tahun lalu. Piramid tersebut yang kini menjadi sebuah bukit yang dipenuhi hutan belantara berkemungkinan dibina pada kurun ke-12 oleh Empire Khmer kuno yang memerintah dari tahun 802 hingga 1432 dan berkemungkinan piramid ini merupakan peninggalan terakhir sebuah bandar kuno Empire Khmer yang belum ada buktinya ini teman-teman. sewaktu kurun ke-15. Kini kawasan di sekitar bukit tersebut telah diterangkan untuk memberi ruang kepada aktiviti pertanian di sekitar. Beberapa serpihan mangkuk porselin telah ditemui di sekitar bukit tersebut dan menguatkan lagi bukti
bahawa kawasan tersebut suatu masa dahulu merupakan sebuah kawasan peradaban yang pesat. Ianya berkemungkinan sebuah bandar yang wujud sewaktu kegemilangan Empire Kemboja. Menurut catatan sejarah, ibu kota Empire Khmer ialah di Siem Reap, telah bertapak dan berkemungkinan di Tasik Chini, kini merupakan antara kota jajahan takluk Empire tersebut. Terdapat beberapa versi mengenai piramid dan kota lama Empire ini yang dikatakan bertapak di kawasan Tasik semula jadi antara tahun 802 hingga 1432. Merujuk kepada sejarah, Empire ini mencapai kemuncak kegemilangan sekitar abad ke-13 sebelum berlaku perebutan kuasa antara pembesar hingga menyaksikan Empire itu terkubur pada abad ke-15. Empire yang berpusat di Funan dan Chenla dimulakan oleh King Jayavarman II yang turut menggelar dirinya sebagai Raja di Dunia atau Raja Segala Raja. Ketika era kegemilangannya, Empire ini bukan sahaja dikenali sebagai sebuah kerajaan yang mewah, bahkan turut menguasai bidang pembinaan serta kaya dengan pelbagai hasil seni yang mengagumkan. Tinggalan Empire ini yang paling terkenal ialah Angkor Wat di Kemboja yang menjadi mercu tanda tersohor dan Tapi di menarik Malaysia kan perhatian belum ada peminat buktinya. sejarah dari seluruh dunia melakukan kajian terhadap binaan berkenaan. Empire ini dipercayai mula memasuki tanah Melayu antara tahun 1000 hingga 1100, iaitu ketika berlaku pertelingkahan dan perebutan kuasa di antara kerajaan lama Empire, Khmer dan Thailand. Walaupun tidak ada bukti jelas mengenai perkara ini, berdasarkan kajian pakar sejarah, tentera dari Empire ini memasuki tanah Melayu untuk membina kekuatan selepas gagal menguasai kawasan Lam Hun, kini dikenali dengan nama Hari Puncai. Menurut cerita penduduk sekitar Tasik Chini, tentera dari Empire ini dikatakan membina kawasan kota di sekitar Tasik berkenaan sepanjang mereka berada di situ. Sekitar tahun 1994, Tasik Chini menjadi tumpuan pengkaji sejarah berikutan penemuan artifak dipercayai dari zaman Empire Khmer. Penemuan secara tidak sengaja oleh pekerja syarikat kontraktor yang diberi tanggungjawab membersihkan dasar tasik itu membuka laluan kepada kajian lebih mendalam mengenai kewujudan kota lama ini di sekitar tasik berkenaan. Pada tahun 1998, Profesor Datuk Dr. Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman yang merupakan salah seorang dari penyelidik di Universiti Kebangsaan Malaysia telah menjalankan ekspedisi kajian di sekitar Tasik Chini tersebut. Namun setelah ekspedisi selama 2 minggu diadakan, mereka terpaksa memberhentikan ekspedisi kerana kekurangan peruntukan keuangan. Namun apa yang menarik, mereka memberitahu sempat menggali di sekitar pinggir Tasik Chini dan mereka menemui sebuah bongkah batu besar yang tertimbus separuh di dalam tasik dan separuh di daratan. Menurut beliau, berkemungkinan piramid tersebut kini berada separuh di bawah tanah dan di dalam Tasik Chini. Beliau adalah seorang pakar arkeologi terkenal dan pernah mengetuai beberapa ekspedisi di dalam dan luar negara bagi menjejak kewujudan kota lama di seluruh dunia. Mengikut kata Tok Batin Kampung Gumom, Wang Alok, beliau tidak pasti wujud atau tidak piramid di dasar Tasik Chini, tetapi binaannya mungkin ada di dalam tasik. Berusia 74 tahun, beliau yang sudah menetap di perkampungan orang asli itu sejak 50 tahun lalu berkata sekumpulan pengkaji sejarah dari Asia Barat pernah mengunjungi kawasan berkenaan pada pertengahan tahun 80-an untuk melakukan penyelidikan. Mereka datang untuk cari bukti kewujudan binaan mungkin ada kaitan dengan dakwaan kewujudan piramid di tasik tersebut. Oke, teman-teman ya, demikian ya satu ulasan video di mana diperkirakan di Malaysia ada berapa situs piramid peninggalan kuno ya. Tapi hal ini belum terbukti. Berbeda seperti halnya di Indonesia, bahwa Indonesia situs Gunung Padang sudah ditemukan lumayan lama ya, dari kalau nggak salah dari sekitar tahun 79, demikian ya. Sementara sampai sekarang berita dari diperkirakannya ada piramid peninggalan yang ada di Malaysia ternyata sampai saat ini belum terbukti. Oke, gimana teman-teman ya? Jadi dengan demikian bahwasanya Indonesia pun masih bisa kita bilang bahwa Indonesia itu
punya satu peninggalan yang luar biasa, di mana di situ ada bukti bahwasanya seperti halnya situs Gunung Padang itu benar-benar eh, eh, peninggalan sejarah dalam fase yang cukup lama. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah saksikan video ini. Jangan lupa teman-teman bisa like and subscribe.